Pengenalan kepada LGBT. LGBT ialah singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Mereka ini mengalami kecelaruan jantina dan suka akan sesama jenis. Mereka membawa kejalan yang tidak baik ke dalam negara kita. Pengaruh LGBT membawa kepada berlakunya ketidakharmonian dalam negara, membawa pengaruh yang buruk kepada akhlak anak muda di Malaysia dan juga membawa gejala yang banyak keburukannya di dalam negara kita. Objektif kajian terhadap isu LGBT untuk mengenal pasti pemahaman masyarakat mengenai isu LGBT, mengenal pasti punca LGBT berleluasa, mengenal pasti kesan LGBT kepada individu, masyarakat dan negara dan juga mencadangkan langkah bagi membendung gejala ini. Okey, kita teruskan dengan skop kajian. Kami menggunakan aplikasi Google Form untuk mengenal pasti pengetahuan pelajar berkenaan isu LGBT. Seramai 58 orang responden telah menjawab soal selidik ini. Dua cara yang boleh dilakukan iaitu soal selidik dengan menyediakan borang soal selidik dan mengedarkannya kepada mahasiswa, dan penyelidikan dengan mengkaji dan mengumpul maklumat. Daripada kajian ini, pelajar dapat mengetahui isu semasa LGBT. Pelajar juga dapat menyuarakan pendapat dan memberi gambaran kesan baik buruk LGBT. Pelajar juga akan lebih peka tentang isu semasa LGBT. Sejarah LGBT. Saya, Rabiatul Amanina binti Ramli, nombor matrik AB190065 yang akan membentangkan tajuk sejarah LGBT. LGBT kelompok kepada golongan lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berasaskan identiti. LGBT dari perspektif Islam. Kecelaruan identiti jantina, transgender dan punca disebabkan oleh faktor genetik, hormon, persekitaran dan psikologi. Sejarah telah membuktikan bahawa golongan LGBT ini tidak diterima oleh Allah. Faktor yang mendorong LGBT di Malaysia: kurang penghayatan agama, pengaruh media massa. Sekarang saya akan bentangkan tentang faktor yang mendorong LGBT di Malaysia. Faktor yang pertama merupakan kurang penghayatan agama. Walaupun pendidikan agama telah diberikan sejak kecil, namun pengalaman kehidupan yang kurang oleh individu akan menyebabkan mereka cenderung ke arah LGBT. Mereka tidak dapat membezakan antara perkara yang baik maupun buruk. Hal ini akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan gejala LGBT. Faktor yang kedua merupakan pengaruh media massa. Media massa seperti internet merupakan medium yang memudahkan golongan LGBT mendapatkan maklumat tentang gejala tidak sihat mereka. Penularan gejala LGBT ini diketahui oleh masyarakat umum melalui laman sesawang yang kebanyakannya diwujudkan oleh negara barat. Mengikut Human Rights Watch, diskriminasi terhadap orang-orang lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT semakin mencipta di Malaysia. Individu transgender sering juga ditangkap oleh pegawai polis di bawah undang-undang sivil, dan jika mereka adalah Muslim, boleh dikenakan lagi oleh pegawai agama di bawah undang-undang syariah kerana menyamar sebagai wanita. Mereka mendakwa bahawa hak privasi mereka telah dicerobohi dan merupakan satu penghinaan kepada mereka. Malaysia tidak mempunyai organisasi kebangsaan yang komited terhadap hak LGBT. Sebaliknya, mereka mempunyai pelbagai pertubuhan untuk mempertahankan hak-hak golongan LGBT ini. Metodologi.
kaedah metodologi yang digunakan di dalam kajian. Reka bentuk kajian mengumpulkan data responden menggunakan kaedah kuantitatif iaitu borang soal selidik. Lokasi kajian adalah melalui Google Form yang diisi oleh sampel kajian iaitu 58 responden. Seterusnya, saya akan membentangkan bab metodologi bahagian 2. Terdapat 4 subtopik yang dibincangkan iaitu instrumen kajian, soal selidik, prosedur kajian dan analisis data di dalam bahagian ini. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah melalui kaedah soal selidik kerana kajian ini menggunakan pendekatan kaedah tinjauan dan untuk mendapatkan respon secara rawak. Dalam soal selidik ini, skala Likert 5RS digunakan kerana ia lebih sesuai untuk memberi pendapat tanpa pengaruh luar. Responden dapat bebas membuat pilihan dan pekaji dapat ukur persepsi dan sikap. Dalam borang soal selidik ini terbahagi kepada 5 bahagian. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, tahap pemahaman tentang isu LGBT. Bahagian C, punca gejala LGBT semakin berleluasa. Bahagian D, kesan LGBT terhadap pelbagai aspek. Dan bahagian E, langkah untuk memenuhi gejala E. Kajian ini dilakukan mengikut prosedur. Yang pertama, pengedaran tajuk trigger oleh pensyarah. Seterusnya, ahli akan menyediakan satu kertas kerja, membincangkan sumber rujukan, menyediakan satu borang soal selidik dan akhir sekali, segala data itu akan diproses ke dalam carta. Bahagian akhir dalam bab ini ialah analisis data yang mana ia dibuat secara deskriptif dan data mentah akan diproses ke dalam jadual kekerapan, peratus, carta dan graf. Bahagian ini melakukan dapatan kajian berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Hasil dapatan kajian yang dikemukakan dalam bahagian ini adalah untuk menguraikan jawapan kepada persoalan kajian iaitu punca-punca yang menyebabkan gejala LGBT, kesannya terhadap pelbagai aspek dan langkah-langkah bagi membendung masalah ini. Borang soal selidik tersebut dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu bahagian A hingga bahagian E. Bahagian E merupakan data demografi responden dan bahagian B hingga bahagian E adalah data penganalisan kuantitatif berdasarkan skala Likert. Kajian ini melibatkan 58 orang responden yang terdiri daripada 28% responden lelaki dan 72% responden perempuan. Seramai 74% responden daripada 58 orang responden yang berumur antara 20 hingga 21 tahun. 21% responden yang berumur 22 hingga 23 tahun. Responden yang berumur antara 24 hingga 25 tahun terdiri daripada 2% dan responden yang berumur 26 tahun ke atas terdiri daripada 3%. Responden yang berbeza usia mempunyai pandangan yang berlainan. Dapatan hasil menunjukkan daripada 58 orang responden yang menjawab soal selidik, 62% responden merupakan orang Melayu, 35% responden orang Cina dan 3% orang India. Terdapat 62% responden yang beragama Islam dan 28% responden yang beragama Cina, diikuti dengan 5% responden yang beragama Kristian, 3% responden yang beragama Hindu dan 2% responden yang beragama lain daripada yang disebutkan. Daripada 58 orang responden yang disoal selidik, seramai 93% adalah terdiri daripada responden yang di peringkat pengajian sarjana muda, manakala responden yang di peringkat sarjana hanya terdiri daripada 3%. Responden yang di peringkat diploma dan doktor falsafah terdiri daripada bilangan yang sama iaitu 2%. Seramai 86% responden dari tahun 1, 9% responden dari tahun 2, 2% responden dari tahun 3 dan 3% responden dari tahun 4. Kebanyakan responden dari tahun 1 kerana borang soal selidik diedarkan melalui grup chat dalam WhatsApp disebabkan Perintah Perkawalan Pergerakan PKP yang berlangsung di Malaysia.
Raja ini menunjukkan peratus bilangan responden dari pelbagai fakulti. Terdapat 26% responden dari FCAP, 21% responden dari FPTB, 36% responden dari FPTP, 8% responden dari FKMP dan 3% responden dari FDK. Responden dari fakulti FSKTM, FKI dan FASD mempunyai peratusan yang sama iaitu 2%, manakala seramai 0% responden dari fakulti PPD. Hal ini dapat dilihat bahawa responden yang disoal selidik terdiri daripada responden dari pelbagai fakulti. Sekarang saya akan bentang tentang data penganalisisan kuantitatif. Raja ini menunjukkan tahap pemahaman mahasiswa Universiti UTHM tentang isu LGBT. Kebanyakan responden iaitu 42 orang sangat setuju dan mengetahui LGBT, dan hanya seorang responden mengatakan mereka sangat tidak setuju dan bermaksud responden ini kurang ilmu tentang LGBT. Selain itu, bagi perkara memahami punca berlakunya LGBT, seramai 20 orang satu responden dan juga 21 orang responden sangat setuju dan setuju tentang pernyataan ini. Dan hanya seorang sangat tidak setuju dan kurang memahami tentang punca berlakunya LGBT. Tambahan pula, sebanyak 24 orang responden mengetahui kesan LGBT dan mereka setuju pernyataan tersebut. Dan hanya seorang responden juga mengatakan bahawa dia sangat tidak setuju tentang pernyataan ini. Selain itu, terdapat 17 orang responden tidak pasti tentang pernyataan berpendapat wujudnya LGBT di IPT. Fahaman tentang pernyataan LGBT ini agak rendah. Terdapat 16 orang responden sangat setuju dengan pernyataan ini dan 15 orang responden setuju tentang pernyataan ini, manakala terdapat 7 orang responden tidak setuju bahawa pernyataan berpendapat wujudnya LGBT di IPT. Hanya 3 orang responden mengatakan mereka sangat tidak setuju tentang pernyataan ini. Selain itu, terdapat 18 orang responden mengatakan bahawa mereka setuju dan mengetahui langkah membendung masalah LGBT. Seramai 15 orang responden tidak pasti dan 12 orang responden mengatakan mereka sangat setuju tentang pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan mahasiswa UTHM masih kurang faham dan kurang ilmu tentang LGBT kerana terdapat 9 orang responden mengatakan mereka tidak setuju tentang pernyataan ini dan hanya 4 orang sangat tidak setuju. Raja ini menunjukkan data penganalisisan kuantitatif tentang punca-punca yang menyebabkan kejadian LGBT berlaku. Punca pertama iaitu kurang penghayatan konteks agama. Majoriti responden iaitu 24 orang sangat setuju, 19 orang setuju dengan pernyataan ini. Hanya seorang responden sangat tidak setuju bahawa punca kurang penghayatan konteks agama. Antara punca yang kedua merupakan pergaulan bebas sesama jenis. Majoriti responden iaitu 22 orang responden sangat setuju, 20 orang responden setuju tentang pernyataan ini. Hanya 4 orang responden mengatakan mereka tidak setuju dan 2 orang responden sangat tidak setuju tentang pernyataan tersebut. Punca yang lain iaitu kurang komunikasi dengan ibu bapa. Remaja tidak menyoal ibu bapa sama ada perbuatan itu betul atau salah dan tidak mendengar arahan ibu bapa.
Majoriti responden iaitu 26 orang responden sangat setuju dan 20 orang responden setuju tentang punca ini. Seramai 7 orang responden tidak setuju pernyataan ini dan 3 orang responden sangat tidak setuju. Selain itu, punca pengaruh rakan sebaya yang negatif juga akan menyebabkan LGBT. Hal ini disebabkan rakan sebaya yang negatif akan menghasut supaya membuat sesuatu yang tidak betul seperti pergaulan bebas sesama jenis. Majoriti responden iaitu 29 orang responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju dengan pernyataan ini. Hanya 4 orang responden tidak setuju dan 6 orang responden sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Di samping itu, kerap menonton bahan-bahan berbentuk pornografi juga akan menyebabkan LGBT. Majoriti responden iaitu 30 orang sangat setuju, 12 orang responden setuju tentang pernyataan ini. Hanya 5 orang responden mengatakan bahawa mereka sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Sekarang saya akan membentangkan data penganalisisan kuantitatif tentang kesan-kesan LGBT kepada individu. Kesan yang pertama ialah penyakit wabak seperti AIDS, HIV, pelbagai penyakit kelamin. Terdapat 30 orang responden sangat setuju tentang pernyataan tersebut iaitu LGBT membawa penyakit wabak dan 21 orang responden setuju tentang pernyataan ini. Hanya 1 orang responden tidak setuju tentang pernyataan ini. Selain itu, LGBT juga dapat merosakkan akidah seseorang. Hal ini disebabkan LGBT bertentangan dengan agama seperti agama Islam. Majoriti responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju bahawa LGBT merosakkan akidah seseorang iaitu seramai 31 orang. Terdapat 14 orang responden setuju dengan pernyataan tersebut dan 8 orang responden tidak pasti. Antara kesan LGBT kepada individu ialah memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Majoriti responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju tentang pernyataan ini iaitu seramai 33 orang. Seramai 10 orang responden setuju dengan pernyataan tersebut dan hanya 2 orang responden mengatakan bahawa mereka tidak setuju tentang LGBT dapat memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Di samping itu, LGBT juga membawa kesan gangguan keharmonian dalam institusi keluarga. Terdapat 29 orang responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju tentang pernyataan ini dan hanya 2 orang responden sangat tidak setuju tentang LGBT dapat membawa kesan ini. Selain itu, kesan kepada individu ialah kesihatan mental semakin merosot. Terdapat 27 orang responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju tentang pernyataan ini dan 17 orang responden setuju bahawa LGBT memberi kesan kesihatan mental semakin merosot. Terdapat 7 orang responden mengatakan bahawa mereka tidak setuju dan hanya 4 orang responden tidak pasti bahawa LGBT dapat menjejaskan kesihatan mental. Terdapat pelbagai langkah-langkah membentang masalah LGBT. Langkah pertama bagi membentang masalah LGBT iaitu ibu bapa harus peka dengan perubahan sikap anak. Majoriti responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju dengan pernyataan ini, iaitu seramai 37 orang responden dan seramai 1 orang responden mengatakan bahawa mereka tidak pasti dengan pernyataan ini. Selanjutnya, langkah membentang masalah LGBT ialah menguatkuasakan akta dan undang-undang memerangi gejala LGBT. Dengan ini, sesiapa yang melakukan LGBT akan dihukum. Seramai 30 orang responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju dengan pernyataan ini dan terdapat 14 orang responden mengatakan bahawa mereka setuju tentang pernyataan tersebut. Sebahagian kecil responden sebanyak 3 orang mengatakan bahawa mereka tidak setuju.
Bagi langkah pasangan suami isteri, saling memberi didikan dan kasih sayang yang secukupnya amat penting. Hal ini demikian kerana anak yang dapat kasih sayang yang secukupnya tidak akan terjebak dalam kejadian LGBT. Seramai 35 orang responden sangat setuju tentang pernyataan ini dan 18 orang responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju tentang pernyataan ini. Hanya 1 orang responden sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Pihak institusi pendidikan memberi ilmu tentang kesan LGBT juga adalah salah satu langkah untuk membendung masalah LGBT. Menurut Raja, terdapat 29 orang responden sangat setuju tentang pernyataan ini dan hanya 2 orang responden tidak setuju pernyataan ini. Selain itu, langkah pengajaran agama dan moral yang berkesan kepada setiap remaja. Majoriti responden mengatakan bahawa mereka sangat setuju dengan pernyataan tersebut, iaitu 35 orang responden. Hal ini disebabkan belajar moral dan agama tidak dapat membezakan betul atau salah. Sebanyak 15 orang responden setuju dan minoriti responden mengatakan bahawa mereka sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, iaitu 1 orang responden. Assalamualaikum, nama saya Siti Syafiqah. Saya akan membentangkan bab 5 iaitu berkaitan dengan cadangan untuk menghapuskan gejala LGBT yang berlaku di Malaysia. Cadangan untuk menghapuskan LGBT di Malaysia ialah pihak kerajaan seharusnya lebih komited dalam menangani masalah LGBT dengan mewujudkan satu mekanisme dan pelan perancangan yang begitu rapi untuk memulihkan kumpulan LGBT ini. Pihak kerajaan seharusnya lebih tegas dengan menolak mana-mana pemimpin yang memperjuangkan hak golongan LGBT. Pemimpin-pemimpin yang menyokong unsur LGBT seharusnya dijauhi daripada terus memimpin rakyat dan negara. Pemimpin yang menyokong LGBT ini seharusnya dijauhi daripada terus memimpin rakyat. Ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara Islam. Sudah tentu kita menolak isu yang melawan fitrah norma. Perbuatan yang jijik dan sonsan ini boleh menjatuhkan imej negara. Mana-mana pemimpin yang cuba bersekongkol hendaklah dihapuskan dari politik. Nama saya Nafata Ayuni binti Zaidi. LGBT adalah kumpulan manusia yang wujud di seluruh dunia. Kumpulan ini dianggap kumpulan minoriti yang mana bukan sekadar hidup dengan cara yang salah, malah turut memperjuangkan cara hidup tersebut supaya diterima oleh. Terdapat banyak punca menyebabkan kejadian LGBT berlaku. Hal ini secara tidak langsung banyak memberi kesan kepada individu. Terdapat langkah-langkah bagi membendung masalah LGBT seperti pengajaran agama dan moral kepada masyarakat terjejas. Rumusan daripada kes LGBT di Malaysia perlu diberi perhatian kepada semua orang, terutama pihak kerajaan, kaunselor, badan-badan yang bertanggungjawab seperti JAKIM, masyarakat dan keluarga supaya tidak mengambil mudah isu-isu seperti ini kerana isu-isu seperti ini perlu dibendung supaya tidak menular.